saya amat mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah-sudahlah dia dengan Dr. Mahathir. Ingatlah mata lebam, ingatlah anda disingkirkan, ingatlah bagaimana anda diaibkan sebegitu teruk sekali. Kita warga UMNO ni kena tengok je lah. Perbalan anda, akhirnya anda juga terpenjara. Sebab itu janganlah nak jadikan hero pula bertepuk tangan bila melihat pemimpin UMNO yang terpenjara. Biarlah itu mahkamah, biarlah undang-undang dengan penuh keadilan. Dulu saudara juga mengatakan bahawa keadilan sudah tidak ada. Undang-undang rimba. Sedap ayat tu. Negara ini sekarang ini adalah negara Eden. Segalanya sudah gila. Undang-undang dijalankan sebagai undang-undang rimba. Tapi bila kena pada Presiden UMNO, macam mana? Bila kena pada mantan Presiden UMNO, macam mana? Jangan begitu, saudara. Sebab saya lihat perseteruan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir, saya nampak belum berakhir. Sejak 1989 lagi sehingga hari ini masih belum tuntas. Kerana yang terbaru apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahkan Dr. Mahathir sebagai punca kegagalan Pakatan Harapan bertahan di Putrajaya selepas memenangi Pilihan Raya PRU 14. Itu nyata. Dia katanya semua maklum konflik peralihan kuasa antara Mahathir dan Anwar Ibrahim merupakan sebahagian daripada naratif Dr. Mahathir untuk menyekat Anwar dari menjadi Perdana Menteri. Semua orang faham. Dia berjanji kata 2 tahun tapi tak terlaksana. Pelbagai alasan digunakan. Sehingga akhirnya Timbalan Presiden PKR Azmin Ali mempersoalkan kewujudan sebarang perjanjian peralihan kuasa waktu itu. Sebab itu saya katakan bahawa warga daripada Parti Keadilan kena lihat macam mana pengkhianatan Azmin Ali waktu dia menjilat Dr. Mahathir. Hari ini tak adalah pula. Saudara, sebab Dr. Mahathir tidaklah bersama dengan beliau. Saudara, bila dia mempertikaikan apakah adanya perjanjian selepas 2 tahun Dr. Mahathir kena serahkan jawatan itu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas beliau dikeluarkan daripada penjara. Itu soal mereka. Kita nak tengok saja rakyat dah bagi peluang pada Parti Keadilan. Ini keadaannya. Sebab itu Anwar dia kata waktu itulah saya pun hairan macam mana dia sanggup sujud kepada Dr. Mahathir. Saudara, dan menyifatkan apa yang telah berlaku terhadapnya sepanjang karier politiknya hanya sekadar luka-luka kecil. Hairan. Saya hairan. Apa yang beliau alami, apa yang Presiden UMNO alami, lebih kurang sama saja. Saya bercakap dulu, UMNO dikhianati oleh ahlinya yang melompat. Keadilan juga dikhianati oleh ahlinya yang melompat. Ya, sebenarnya sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu sedar. Sebab itu saya tengok kenyataan hari ini. Dia kata bahawa dia tidak, UMNO Parti Keadilan tidak menjanjikan manifesto yang panjang, yang banyak. Itu seharusnya begitu. Ini waktu bertanding dulu ada 100 manifesto. Tapi akhirnya rakyat dilihat tertipu dan terpedaya. Sudah-sudahlah. Saudara, banyak orang bertanya pada saya, kenapa dan mengapa pihak pembangkang mahu supaya pilihan raya umum ini tidak terlaksana dalam tahun ini. Banyak orang terlupa bahawa ada perjanjian Memorandum of Understanding antara Perdana Menteri dengan parti pembangkang, iaitu peruntukan sebanyak 3 juta ringgit kepada semua wakil rakyat. Jadi kalau mereka dia adakan pilihan raya tahun ini, mereka terlepas untuk mendapat 3 juta ringgit itu. Sebab itu mereka berusaha mempertahankan bagai nak rak. Bagilah alasan, kononnya banjir lah, musim banjir tak sesuai untuk pilihan raya. Tetapi yang tersembunyinya adalah kerana 3 juta peruntukan yang ditandatangani dalam persefahaman politik antara Perdana Menteri dengan Parti DAP, Parti Keadilan dan Parti Amanah. Saya cakap terus terang saudara supaya kita faham. Jangan kita terperangkap dengan naratif mereka mengatakan tak sesuai pilihan raya ini, mesti dilengahkan. Sekarang ni musim banjir. Siapa boleh menentukan akan berlaku banjir sehingga bulan Disember? Siapa boleh menentukan? Di mana banjir itu akan berlaku? Apakah seluruh negara akan ditelangami air? Apakah musibah ini macam zaman Nabi Nuh? Seluruh bumi Malaysia ini digenangi oleh air. Ini satu benda yang impossible, satu benda yang tidak masuk akal. Tapi kerana nak mendapatkan 3 juta, jangan lupa saya, bukan sikit. Kemudian, sekarang ni, kenapa pula orang bertanya pada saya,
Kenapa PAS masih nakkan bekerjasama dengan UMNO? Ini persoalan yang dilontarkan kepada saya. Banyak kali, dan siang tadi pun ada orang menghubungi saya. Kenapa sebenarnya PAS ni masih lagi nakkan dengan UMNO? Kerana mereka takut kehilangan kerusi. Sebenar-benarnya, rakyat sudah hilang kepercayaan kepada PAS. Besar kemungkinan PRU 14 dan 15 nanti, PAS cuma mampu bertahan paling tinggi 9 kerusi daripada 18 yang mereka ada sekarang. Sebab itulah, sebab itu bagi saya, sebab saya katakan I cannot brain. PAS mengharapkan sangat. Dalam waktu yang sama, nak bang dengan UMNO, lepas tu nak angkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ya Allah, peninglah kita. Kemudian sekarang ni banyak orang mengatakan, kenapa pula Perdana Menteri ni masih lagi berdolak dalik nak mengadakan pilihan raya, walaupun tidak akan mengundur walaupun sesaat pun. Saya nak cakap terus terang, sebab kerana beliau tidak yakin pada keikhlasan Presiden UMNO. Sedangkan Presiden UMNO dah berucap berkali-kali. Dan malah sekarang ni dia lebih merasakan bahawa dengan pembangkang itu lebih baik bekerjasama dengan kita. Sedangkan beliau daripada UMNO, ahli UMNO dah bersetuju. Jadi saya haraplah agar orang keliling kelalang di belakang Perdana Menteri itu bercakap jujur lah. Dan saya melihat bahawa ini juga adalah percaturan politik orang di belakang Datuk Seri Ismail Sabri yang mengganggu fikiran beliau, yang mengatakan ini semua mainan politik. Sedangkan kita dah cakap terus terang, tak ada masalah pun. Jangan takutlah kehilangan kursi. Kalau Allah mau mengangkat kamu, walau sedetik saat pun kamu tetap akan diangkat. Ini masalah sekarang. Sebab itu saya melihat isu yang dilontarkan, kononnya banjir. Ini semua kata-kata daripada lidah tak bercabang. Betul saudara Badrul Hisham Muhammad Shah. Lidah bercabang ni siapa dia? Jadi sebab itu saudara Badrul Hisham kata lupakanlah dia PM ni, Pak Mai dia marah. Sebenarnya apa yang saya alami sekarang ni, saya bersempati jugalah dengan naib Presiden UMNO Datuk Ismail Sabri yang semakin terhakis keyakinan warga UMNO terhadap beliau. Bukannya warga UMNO, rakyat pun. Jadi sebab itu janganlah ikut sangat cakap orang keliling kelalang. Kerana orang keliling kelalang, mereka sebenarnya takut mereka akan tersingkir daripada anjung kuasa di Seri Perdana. Mereka dah sedap dapat gaji besar, dah sedap dihormati oleh rakyat, kedudukan mereka. Saudara Sky Rock Yon, dia kata janji 3 juta itu bagi duit bagi kepada rakyat kan. Memanglah, tapi melalui wakil rakyat. Dapat 3 juta ni modal politik lah saudara. Itu yang mereka rasakan, kalau boleh nak tunggu untuk sampai awal tahun. Datang Januari, dapat 3 juta. Lepas tu nak buat pilihan raya, buatlah. Bukan untuk masuk paket mereka, tapi sekurang-kurangnya mereka ada modal 3 juta. Itu cerita dia, saudara. Sedangkan kita tak peduli. Kita dah rempuh. Walaupun banjir mendatang. Ini bidalan kata yang berhormat Presiden UMNO. Sebab itu Datuk Zahid dia kata bahawa sebenarnya bila pembangkang mengatakan takut banjir, sebenarnya mereka bukan takut banjir. Sedikit pun mereka tidak ada kebimbangan jika berlaku banjir. Macam tadi Syed Saddiq mengatakan, jangan lupa ada orang meninggal di Taman Sentosa. Betul, banjir besar. Tapi tidak berlaku di Kuala Lumpur. Tidak tenggelam air di Ipoh. Tidak berlaku di Alor-Star. Tidak berlaku di Kuantan. Tidak berlaku di Johor Bahru. Apa alasannya? Sebenarnya, kata Datuk Seri Zahid, mereka sebenarnya bukan takut banjir, tapi takut kehilangan jawatan yang sekarang ni mereka sandang sebagai ahli parlimen. Itu realitinya. Jadi sebabnya, dia kenapa takut sangat? Kenapa mereka takut untuk kita mengadakan pilihan raya yang ke-15? Sebab mereka sudah nampak tercium, khususnya parti pembangkang. Mereka sudah merasakan bahawa mereka semakin mengalami hakisan keyakinan daripada rakyat. Ini bukan saja daripada parti PAS. Ini juga sedang berlaku di kalangan pengundi-pengundi warga bukan Melayu Tionghoa terhadap parti DAP. Ada orang bercakap dengan saya, mengatakan pengundi DAP, orang Cina tetap mengundi DAP. Ini sudah kesasar. Kerana dapatan saya, teman-teman saya, ahli-ahli perniagaan, saya pergi berbual di kedai-kedai. Memang banyak kedai-kedai sekarang ditutup. Warga Cina ni selalu saya katakan,
Mereka mau asalkan negara ini mereka boleh dapat cari makan. Sekarang ini perniagaan mereka merosot. Harga barang tidak mampu dikawal. Inflasi menjengah. Dan bagaimana untuk menghadapi masa-masa yang mendatang. Sebab itu mereka nak berbalik pada Barisan Nasional. Mereka juga hendak diadakan segera pilihan raya. Mereka tak ambil kisah pun soal banjir tak banjir ni. Itu keadaan sekarang. Jadi kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.